Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faisal bin Mahmad. Saya merupakan pelajar daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia. Tajuk saya ialah penerapan kemahiran berfikir aras tinggi kebat dalam matematik bagi meningkatkan kualiti pendidikan dan kesejahteraan komuniti. Untuk pengenalan, pengajaran dan pembelajaran PDP matematik harus melengkapkan murid dengan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah untuk membolehkan mereka bersaing dalam revolusi industri 4.0. Menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 juga menekankan kepada konsep kebat untuk melahirkan murid yang mendapat berdaya saing menjelang ke abad 21. Dengan adanya pelaksanaan kebat dalam PDP, kualiti pendidikan Malaysia akan dapat dipertingkatkan setanding dengan negara-negara lain di peringkat global. Justru, bagi membantu kebat dalam pelajaran murid, kebesaran PDP guru perlu ditingkatkan dan dapat diukur melalui pencapaian matematik murid. Melalui PPPM, semua inisiatif yang dirancang akan dapat melonjakkan kualiti pendidikan negara bagi memenuhi tuntutan dan keperluan dunia pendidikan terkini. Tambahan pula, kebat telah menggambarkan permintaan industri yang besar dan matlamat utama di institusi pendidikan dalam menyampaikan pendidikan adalah untuk memupuk kebat. Dalam usaha melahirkan modal insan dan berfikiran aras tinggi yang mampu bersaing pada peringkat global, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 SKPMG 2 diterbitkan bagi membangunkan sebuah institusi pendidikan yang berkualiti yang akan memberikan impak tinggi kepada khususnya kepada penyediaan murid dan masyarakat awam. SKPMG 2 dibina sebagai panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dalam meningkatkan kebesaran pengurusan dan proses penyampaian pendidikan melalui jemaah nazir dan jaminan kualiti KPM 2017. Guru perlu sentiasa bersedia untuk meningkatkan profesionalisme dari segi pengetahuan dan pedagogi secara berterusan agar relevan dengan keperluan semasa. Dibantu dengan sokongan dalam pihak pendidikan sekolah, kepimpinan sekolah, ibu bapa dan komuniti bagi memastikan penyediaan pendidikan yang berkualiti ini direalisasikan. Ini tahap kesejahteraan merupakan perkara utama dalam komuniti moden hari ini kerana kebanyakan mereka telah didedahkan dengan hak dan peluang untuk merealisasi potensi kehidupan sosial. Pada masa ini, sebuah komuniti yang budayanya menggambarkan budaya pembelajaran berterusan mampu mendominasi abad ke-21. Ilmu pengetahuan dan kebat dianggap amat penting dalam menentukan sesebuah komuniti itu sentiasa hidup. Oleh itu, ketak konsep ini bertujuan untuk meneroka penerapan kebat dalam matematik sekolah rendah bagi meningkatkan kualiti pendidikan dan kesejahteraan komuniti. Seterusnya kita melihat kepada definisi kemahiran berfikir aras tinggi. Menurut Yi et al. 2015 menyatakan kebat adalah tahap tertinggi dalam hierarki proses konektif bagi seseorang untuk mendapatkan maklumat baru, menyimpan ingatan dan menyusun menghubungkan kepengetahuan yang ada dan menjana maklumat untuk mencapai matlamat atau menyelesaikan keadaan yang rumit. Kebat adalah kemampuan seseorang pelajar untuk menerapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di sekolah dalam menyelesaikan penyelesaian masalah, membuat keputusan serta berfikir secara kreatif untuk mencipta sesuatu yang baru untuk memajukan diri KPM 2014. Seterusnya ialah taksonomi Anderson dan Crowell. Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR Pendidikan Matematik telah menggunakan kata kerja taksonomi Bloom sebagai rujukan kepada kebat. Pada asasnya, kebat seperti yang ditarifkan dalam Bloom yang disemak taksonomi Anderson dan Crowell 2001 ialah mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta bahagian pembangunan kurikulum 2013. Terdapat dua dimensi, iaitu dimensi pengetahuan dan dimensi kognitif. Dimensi pengetahuan ialah fakta, konsep, prosedur dan metakognitif. Manakala dimensi kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Struktur baru konsep yang komprehensif dan jelas yang berkaitan dengan koordinasi antara standard dan matlamat pendidikan, objektif, produk dan aktiviti. Menurut Nur Syahira et al. 2018, taksonomi Anderson and Crowell dapat membantu murid memperolehi perspektif mengenai penekanan yang diberikan kepada tingkah laku tertentu melalui satu set rancangan pendidikan.
Tambahan pula, taksonomi ini dapat membantu formula kurikulum untuk menentukan objektif, merancang pembelajaran dan penilaian dengan lebih tepat. Pusara NL 2018, Mac 2013. Seterusnya ialah kita melihat pada faktor yang mempengaruhi kebat. Berdasarkan penemuan tersebut, faktor demografi seperti jantina, lokasi dan pendedahan khusus kebat mempunyai pengaruh tertentu terhadap pelaksanaan kebat di dalam kelas. Dapatan analisis perbezaan jantina antara pelbagai kebat menunjukkan nilai skor min murid lelaki adalah tinggi daripada murid perempuan menurut Shokla dan Dong Sun Noen 2016 dan penemuan ini selari dengan kajian Hyung et al. 2011. Hasil analisis keseluruhan menunjukkan bahawa jantina mempunyai perbezaan yang signifikan. Ini menunjukkan bahawa guru lelaki lebih dominan dan mempunyai nilai skor min yang lebih tinggi daripada guru wanita. Abdullah et al. 2017. Selain itu, kita tengok pula pada pengetahuan dan pemahaman mengenai komponen kebat adalah faktor penting yang perlu dihadapi oleh guru. Chi Seman et al. 2017. Selain itu ialah faktor pengalaman menurut Sungkla dan Dong Sun Noen 2016 dan Nasir 2014 menyatakan bahawa pengalaman mengajar sangat memengaruhi strategi pengajaran dalam kebat. Kajian Hamzah 2014 terdapat perbezaan yang signifikan dalam strategi pengajaran yang digunakan berkaitan dengan faktor pengalaman mengajar. Manakala Nasir 2014 melalui kajiannya mendapati bahawa guru berpengalaman mempunyai tahap profesionalisme yang tinggi berkaitan dengan pengetahuan persediaan mengajar dan kebat. Untuk kepelbagaian aras murid, menurut Chi Seman et al. 2017, terdapat kepelbagaian tahap murid yang berbeza dari segi kemampuan kognitif, psikomotor dan efektif yang mempunyai kesan terhadap kebat dalam PDP. Apabila murid mempunyai tahap kognitif dan penguasaan kebat yang tinggi, diharapkan mereka akan terus berjaya dalam pembelajaran matematik. Tanujaya et al. 2017. Seterusnya ialah faktor sikap dan gaya pembelajaran murid yang terlalu bergantung kepada guru untuk belajar kebat. Ini menurut Chi Seman et al. 2017. Dapatan Noor Ahmad dan Leong 2014 yang menyatakan sikap dan minat adalah faktor penting dalam menentukan kejayaan seseorang individu dalam bidang tersebut termasuk proses pembelajaran dan pencapaian akademik murid. Gaya pembelajaran juga melalui penglibatan aktif perbincangan kumpulan dapat membantu meningkatkan kemampuan murid untuk membentuk pendapat dan hujah mereka sendiri, merumuskan, mengemukakan pendapat, menganalisis, mensintesis dan membuat keputusan. Aziz dan Adin 2018. Seterusnya kita melihat pada manfaat kebat dalam matematik. Seterusnya kita melihat pada kualiti pendidikan. Definisi kualiti pendidikan adalah dari 4 perspektif. Yang pertama ialah perspektif pihak berkepentingan, yang kedua elemen kuantitatif, yang ketiga elemen reka bentuk khusus dan yang keempat ialah standard luaran. Selain itu, kualiti pendidikan harus selaras dengan kehendak agensi luar macam RLG 2010. Dalam usaha melahirkan modal insan yang mampu bersaing di peringkat global, SKPMG 2 telah disediakan oleh KPM. SKPMG 2 sebagai satu panduan pengurusan penyampaian pendidikan di sekolah. Oleh yang demikian, penerapan kebat bagi meningkatkan kualiti pendidikan, setiap guru matematik perlu memenuhi standard yang ditetapkan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti KPM 2017. Dalam konteks ini, standard pengajaran dan pemudahcaraan PDPC merupakan fokus utama yang akan dibincangkan. Terdapat beberapa aspek dan kriteria kritikal yang perlu guru ikuti. Yang pertama, guru sebagai perancang. Yang kedua, guru sebagai pengawal. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Yang keempat, guru sebagai pendorong. Yang kelima, guru sebagai penilai. Yang keenam, murid sebagai pembelajaran aktif. Seterusnya, untuk menerapkan kebat dalam PDPC, khususnya dalam mata pelajaran matematik, guru perlu memenuhi standard kualiti dan tindakan. Yang pertama, guru mengawal suasana pembelajaran secara profesional dan terancang. Contohnya, guru mengawasi komunikasi dan perlakuan murid. Yang kedua, guru membimbing murid secara profesional dan terancang. Contohnya, guru memandu murid untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, guru mendorong minda murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang.
Contohnya, guru merangsang murid berkomunikasi dan berkolaboratif. Yang keempat, murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan. Guru memandu murid untuk memberikan respon, komunikasi, dan melaksanakan aktiviti secara kolaboratif, berfikiran kritis dan kreatif. Selanjutnya kita melihat kepada kesejahteraan komuniti. Kesejahteraan adalah keadaan orang yang memenuhi keperluan yang dapat menyokong kualiti hidupnya sehingga bebas dari kemiskinan, kejahilan, ketakutan atau kebimbangan. Rosni 2017. Manakala komuniti boleh didefinisikan secara umum sebagai kumpulan orang yang mempunyai prinsip bersama untuk berkongsi, saling bergantung untuk mencapai keperluan tertentu, tinggal berdekatan dan bekerjasama secara normal. Zainuddin dan Syahrudin 2020. Banyak pendidikan yang menyatakan bahawa pendidikan yang baik mampu menyediakan tamadun manusia yang bijak dalam mengatur kehidupan dan membuat keputusan yang menguntungkan manusia sejagat. Oleh itu, pendidikan secara langsung atau tidak langsung diberikan sebagai salah satu tonggak asas kualiti hidup. Rodriguez 2020. Dalam konteks ini, warga pendidik seharusnya melakukan suatu revolusi pembelajaran yang dapat mengubah cara pembentukan dan perkembangan komuniti sekolah. Penerapan kebat dalam pendidikan matematik khususnya amat diperlukan bagi mewujudkan masyarakat yang berfikiran aras tinggi. Selain itu, jika seseorang dapat berfikir secara rasional dan kritis, aktiviti seperti penularan budaya negatif yang berleluasa pada masa kini, penyebaran maklumat yang tidak tepat, berbau hasutan dan sensitif dapat dielakkan. Sulaiman et al. 2011. Oleh itu, kepentingan kebat dapat membentuk pengembangan sasiah dan kesejahteraan dalam masyarakat. Menurut Funky, Fisher dan V. Hall 2018, penyelesaian masalah adalah kemahiran utama untuk abad 21 dengan penggunaannya dalam kehidupan yang memerlukan penyelesaian masalah baru yang melibatkan tahap pemikiran yang tinggi. Menguasai kebat di peringkat pendidikan tinggi adalah penting untuk memenuhi tuntutan majikan yang memerlukan pekerja yang mahir dalam menyelesaikan masalah. Allen dan Wen 2011. Sebagai kesimpulan, guru matematik harus bertanggungjawab dalam menentukan proses PDP yang menerapkan kebat agar lebih berkualiti. Penghayatan dan penggunaan SKPMG 2 memartabatkan lagi kualiti pendidikan negara bagi melahirkan komuniti yang berfikiran aras tinggi. Penerapan kebat dapat melahirkan generasi yang berdaya saing dan meningkatkan tahap kesejahteraan sesebuah komuniti. Sekian, terima kasih.